Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk sirah Ustazah nak sambung topik yang seterusnya, iaitu peristiwa hijrah ke Habsyah dan Kasrib. Okey, Habsyah tu apa? Sekarang ni kita dah tak panggil negara tu negara Habsyah dah. Sekarang ni dia dah tukar kepada nama lain, iaitu Utopia. Okey, dan juga Yasrib. Okey, Yasrib ni dulu adalah nama lama kita panggil Madinah. Okey, so sekarang kita panggil Madinah lah. Okey, jadi apa yang kita nak belajar hari ni adalah peristiwa hijrah. Okey, hijrah baginda Nabi dan orang Islam waktu tu ke Habsyah. Okey, jadi apa yang jadi? Okey, jadi hijrah ke Habsyah ni ada dua peringkat lah, dua kali. Jadi waktu yang pertama, okey, hijrah yang pertama. Okey, dia pergi untuk first time ni dia keluar daripada Mekah pergi ke Habsyah. Hijrah ni apa? Hijrah ni adalah hijrah ni adalah perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya macam sekarang ni, macam dalam cerita kita ni, hijrah daripada Mekah, orang Islam kat Mekah ni, dia pergi berpindah, ataupun kita panggil hijrah ni kita pergi berpindah ke Habsyah ni tadi. Okey, jadi apa situasi yang terjadi waktu tu? So, waktu mula-mula sekali dia pergi hijrah kan. So, situasi dia kan, mula-mula kenapa dia orang kena hijrah ni? Kenapa dia orang tak boleh duduk kat situ je? Kenapa dia orang tak boleh duduk kat situ je? Kenapa dia orang kena berhijrah? Sebab waktu tu Nabi tengok sahabat-sahabat dia ni dah sangat menderita dengan pelbagai cara dan penganiayaan. Sebab dia orang kan orang Islam kan. Dulu kan orang menentangkan orang Islam. Jadi waktu tu dia orang mendapat tentangan yang teruk daripada kaum Quraisy. Okey. Jadi waktu tu pun Nabi memerintahkan sahabat-sahabat dia untuk berpindah ataupun berhijrah. Jadi itulah sebab kenapa mereka perlu berhijrah. Jadi bila dia orang pergi berhijrah ni? Okey, jadi hijrah untuk ke Habsyah untuk kali yang pertama kan. So diorang ni pergi pada tahun kelima kerasulan Nabi. Apa maksudnya kat situ? Tahun kelima kerasulan Nabi maksudnya tahun kelima Nabi jadi ataupun Nabi diangkat menjadi Rasul. Okey, jadi berapa orang yang pergi? Takkan semua orang nak pergi sekaligus kan? Tak. Jadi orang yang pergi untuk hijrah kali yang pertama ada 5 orang wanita dan 10 orang lelaki. Ingat, okey, untuk yang first time diorang pergi berhijrah ke Habsyah tu, diorang pergi dengan kekuatan 10 orang lelaki, 5 orang wanita. Okey, siapa ketua dia untuk first time pergi ni? So ketua dia adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, dengan isteri dia. So dia inilah orang yang mengetuai rombongan untuk pergi ke Habsyah bersama dengan 10 orang lelaki dan 5 orang wanita. Okey, sekarang ni dalam buku ni kata apa sebab-sebab berhijrah. Okey, kenapa Nabi suruh dia orang berhijrah dan kenapa orang Islam ni kena berhijrah daripada Mekah tadi pergi ke pergi ke Habsyah. Okey, jadi sebabnya adalah dia nak selamatkan agama Islam dan diri mereka daripada fitnah dan dizalimi. Yelah, takkan diorang nak duduk bertahan dekat tempat yang macam tu kan. Jadi untuk melindungi diri mereka, melindungi agama mereka iaitu agama Islam, okey, daripada dianiayai. Jadi disebabkan oleh itu, sebab itulah diorang pindah ke Habsyah. Okey. So tu hijrah kali yang pertama. Okey, untuk hijrah kali yang kedua pula. Okey, apa yang jadi untuk hijrah kali kedua ni? Okey, jadi waktu kaum Quraisy ni orang yang menentang Islam tu lah. Okey, kaum Quraisy ni dia adakan kepungan dan pulaukan keluarga Nabi. Okey, siapa keluarga Nabi tu? Keluarga Nabi adalah kaum Bani Hashim. Okey, jadi orang Quraisy ni, kaum Quraisy ni dia pulaukan dan adakan kepungan dekat keluarga Nabi. Okey, dan disebabkan itulah Nabi suruh mereka berhijrah. Okey, sebab dia orang dah buat kepungan dekat situ. Dia orang pasti dia orang pulaukan keluarga baginda. Maknanya memang tak semua orang macam pulaukan lah, maksudnya macam
tak cara lagi kan. Memang diorang tak nak jual beli ke apa ke, memang tak nak ada berurusan teruslah dengan orang Islam ni. Jadi disebabkan tu Nabi pun cakap okeylah kita kena hijrah. So berlakulah hijrah kali kedua ke Habsyah. Okey, jadi masa berhijrah untuk yang kedua ni pula adalah berlaku pada tahun ke-7 kerasulan Nabi. Kalau yang first tadi kan untuk hijrah yang pertama tahun ke-5 kerasulan. Okey, maknanya tahun ke-5 Nabi dilantik menjadi rasul. Untuk yang kedua ni pula 2 tahun lepas tu berlakulah hijrah kali yang kedua, iaitu pada tahun ke-7. Okey, ingat untuk hijrah yang pertama tahun ke-5 kerasulan, hijrah yang kedua ke Habsyah tahun ke-7 kerasulan. Okey, jadi untuk yang pertama tadi berapa ramai orang? Kita ada 10 orang lelaki, kita ada 5 orang perempuan. Tapi untuk yang kedua ni lebih ramai, kita ada 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Ingat, 73 lelaki, 11 perempuan yang ikut pergi berpindah ke Habsyah ni. Okey, siapa ketua dia untuk yang kedua? Yang pertama tadi adalah Uthman bin Affan, betul? So untuk hijrah yang pertama Uthman bin Affan, untuk hijrah yang kedua adalah ketua dia adalah Ja'far bin Abi Talib. Ingat, yang kedua Ja'far bin Abi Talib. Yang pertama yang pertama Uthman bin Affan, yang kedua Ja'far bin Abi Talib. Okey, apa lagi? Sebab untuk yang kedua ni pula, kenapa sebab untuk berhijrah? Sebabnya penyiksaan, penentangan daripada kafir Quraisy ni makin hebat kepada orang Islam ni. Jadi disebabkan tu Nabi decide untuk melakukan hijrah. Orang Islam ni kena pergi berhijrah lagi sekali ke Habsyah. So sebenarnya hijrah ni bukanlah setakat ke Habsyah je. Sebenarnya macam banyak lagi peristiwa, tapi untuk hari ni kita belajar hijrah ke Habsyah. So kan dia pergi ke Habsyah kan. So macam mana Raja Habsyah kan, mestilah macam dia hijrah ke satu tempat yang baru. Jadinya takkanlah macam apa orang yang dekat situ akan cakap. So jadi macam mana kita nak tahu raja dia, orang yang mengetuai negara tu, apa dia kata? Dia sebenarnya bagi ke tak sebenarnya orang Islam ni datang ke Habsyah, ke sebenarnya dia pun nak aniaya orang Islam macam tu. Tapi so layanan, kita nak tengok macam mana layanan Raja Habsyah ni. Jadi Raja Habsyah ni adalah raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat adil. Jadi dia sangatlah menerima kedatangan orang Islam ni secara terbuka. Dan dia bagi layanan baik kepada orang Islam. Dan orang-orang dekat Habsyah pun sangat menerima orang Islam dan baiklah dengan orang Islam. Jadi tak ada penentangan dekat situ. Jadi disebabkan tu, maksudnya hijrah ke Habsyah tu adalah sesuatu tindakan yang betul. Sebab orang Habsyah menerima kedatangan orang-orang Islam ke sana. Jadi sebabnya kita boleh tengok untuk kali yang pertama, baginda ni siapa? Baginda ni Raja Habsyah tadilah. Raja Habsyah ni dia bagi orang Islam datang dan orang Islam menetap di situ. Dia bagi orang Islam datang dekat negara dia. So dia bagi tinggal kat situ. Sebab dia tahu orang Islam ni menerima penganiayaan, dizalimi kat sana. Jadi dia pun bagilah macam datang dekat negara dia macam tu. Lepas tu orang untuk yang kedua pula, yang tadi untuk yang pertama, mula-mula kedatangan pun dia dah bagi, dia dah tak ada masalah. Dia macam boleh datang dekat negara dia. Dan untuk yang pertama, untuk yang kedua pun sama. Dapat perlindungan, dapat sambutan daripada orang-orang Habsyah ni, daripada Raja Habsyah ni lah. Jadi tak ada masalah dekat situ. Dan tiba-tiba datanglah utusan Quraisy. Utusan Quraisy ni siapa? Utusan orang yang duk menzalimi orang-orang Islam ni lah kan.
Okey, dia datang menghadap. Dia kata suruh dia menghadap Raja Habsyah ni lah. Dia datang menghadap, dia kata dia minta kebenaran nak tangkap orang Islam yang ada kat Habsyah tu dan bawa balik ke Mekah. Okey, jadi rasa-rasa agak-agak Raja Habsyah bagi ke tak dia orang ni tangkap balik semua orang Islam ni, bawa balik masuk ke Mekah? Jawapannya tak. Jawapannya sebabkan kita cakap tadi Raja Habsyah ni baik, Raja Habsyah ni bijaksana. Jadi dia tak membenarkan perkara tersebut berlaku sebab dia dia dengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni apa tadi saya cakap? Ja'far bin Abi Talib ni adalah orang yang mengetuai hijrah ke Habsyah untuk kali yang kedua. Okey. Jadi jadi Raja Habsyah ni sebab dia tahu situasi apa yang berlaku kepada orang Islam ni, jadi dia pun menolak. Dia pun menolak permintaan daripada siapa? Daripada orang kafir Quraisy ni tadi untuk bawa balik semua orang Islam, tangkap balik, bawa balik Mekah. Kenapa dia nak tangkap bawa balik Mekah kan? Sebab dia nak seksa lagi orang Islam. Okey, jadi disebabkan tu dia pun tak bagi. Okey, dia tak bagilah, mana boleh macam tu kan. Jadi disebabkan tu orang Islam pun waktu tu selamatlah di Habsyah. Okey, macam itulah cerita dia. Jadi apa yang Ustazah nak semua orang tengok video ni sampai habis. Lepas tu Ustazah ada bagi soalan dekat dalam Google Classroom tu. Jadi apa yang Ustazah nak semua orang buat, semua orang salin soalan yang Ustazah bagi tu dalam buku latihan. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okey, dan hantar balik pada Ustazah. Boleh? Okey. So nanti kita sambung untuk next class. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.